Ini kita akan masuk menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Sebelum ini kita belajar kaitan antara peratusan dan nisbah. Kali ini kita menggunakan konsep kadaran. Oke, kita lihat imbas kembali. Apa itu nisbah? Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Ingat, kita pernah belajar ini dahulu. Contoh 3 kg kepada 4 kg. Unit yang sama dan kuantiti yang sama, yaitu untuk menyukat berat. Kadar. Kadar ialah nisbah yang ditulis dalam bentuk pecahan, menunjukkan dua kuantiti berbeza unit yang berhubung kait antara satu sama lain. Apa yang dimaksudkan dengan bentuk pecahan kuantiti berbeza unit berhubung kait antara satu sama lain? Kita lihat 4 km kepada 5 saat. Kita tulis dalam bentuk pecahan. Kilometer dan saat ini apa kaitan? Cikgu bagi contoh. Contohnya, jarak dari rumah kamu ke sekolah ialah 4 km. Dan kamu mengambil masa selama 5 saat dari 4 km ini untuk sampai ke sekolah. Itu yang dimaksudkan kuantiti berbeza unit, tetapi dia mesti ada hubung kait. Tidak boleh kamu letak liter per kilometer. Tidak ada. Kadaran pula ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Kesamaan 4 km per 5 saat sama dengan 20 km per 25 saat. Kenapa kita cakap kesamaan? Lihat. 5 untuk jadi 25 ialah darab 5. 4 untuk jadi 20 ialah darab 5. Kita tahu ini adalah kesamaan. 20 per 25 kalau dipermudahkan akan jadi 4 per 5. Itu yang dimaksudkan dengan kesamaan. Kita lihat pula apa yang bukan kadaran. 4 km per 5 saat sama dengan 30 km per 21 saat. Kita coba cari 5 untuk jadi 21 berapa? Adakah apa yang didarab dengan 5 untuk jadi 21 akan menghasilkan 4 darab itu jadi 30? Jika tidak, maka itu bukan kadaran yang menyatakan kesamaan. Kita lihat pada contoh pertama. Tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Kadaran, saya tahu bila murid tengok perkataan kadaran ini, kita teringat dengan konsep dan kaedah. Apakah beza kedua-dua ini? Kaedah ialah cara untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Tetapi konsep pula ialah konsep yang diperkenalkan di dalam matematik. Sama juga bila kita belajar sains ataupun sejarah, itu ialah perkataan yang dinamakan definisi. Itu konsep. Konsep ialah sama maksud dengan definisi, tidak boleh berubah. Manakala kaedah ialah cara untuk kita menyelesaikan masalah. Sekarang kita lihat pada soalan A. Sebuah kotak mempunyai 8 utas riben. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratusan riben biru di dalam kotak itu? Kita lihat. Di dalam sebuah kotak, keseluruhan riben ialah 8 utas. Ingat cikgu cakap sebelum ini, perkataan keseluruhan jika di dalam peratusan sangat berkait rapat dengan 100%. Keseluruhan sama dengan 100%. Sekarang kita lihat lagi dengan maklumat yang seterusnya. 2 daripadanya berwarna biru. 2 daripadanya berwarna biru. Kita tahu 2 daripada 8 riben itu berwarna biru. Soalan pula minta kita cari berapa peratusan riben berwarna biru. Bagaimana kita memperkenalkan konsep kadaran di sini? 2 daripada 8 sama dengan 2 per 8. 2 daripada 8 sama dengan 2 per 8. Sama dengan 8, kita tahu peratusan dialah 100%, yaitu jumlah keseluruhan. Dan kita diminta untuk mencari peratusan biru. Kita tandakan dengan X peratus karena kita tidak tahu nilai peratusan biru. Menggunakan konsep kadaran. Tetapi ada 3 kaedah penyelesaian. Tidak semestinya kita hanya tertakluk kepada kaedah kadaran. Kita lihat di sini. Apa kaedah yang kita pernah belajar? Darab silang, unitary, dan kaedah kadaran. Ikut keselesaan masing-masing. Kerana tidak dinyatakan dalam soalan menggunakan kaedah apa. Jadi cikgu menggunakan kaedah pendaraban silang. 8x sama dengan 2 darab 100. Jadi 8x sama dengan 200. Untuk mencari nilai x, kita perlu bahagikan dengan 8. Maka 200 juga perlu dibahagikan dengan 8. Jadi jawaban kita ialah 25%. Jangan berhenti di sini. Setiap kali kita membuat soalan seperti ini, perlu letak kesimpulan. Jadi kotak tersebut mempunyai 25% riben yang berwarna biru. Kita lihat pada contoh
Satu lagi untuk soalan B. Puan Jorana mempunyai 300 ringgit Malaysia. Dia membelanjakan 15 ringgit untuk tambang pengangkutan. Apakah peratusan wang yang dibelanjakannya? Oke, kita lihat. Semua wang yang Puan Jorana ada ialah 300 ringgit. Semua. Semua sama maksud dengan keseluruhan. Oke. Jadi bila kita mendengar perkataan semua dan keseluruhan ini di dalam peratusan, maka secara otomatik kita tahu ini ialah 100%. Oke. Dan sekarang dia membelanjakan 15 ringgit untuk tambang pengangkutan. Oke, sekarang soalan minta kita cari berapa peratus yang dibelanjakan daripada 100%. Oke, kita menukarkan ini ke dalam konsep kadaran. Oke, bagaimana? 15 daripada 300. 15 daripada 300 maksudnya ialah 15 per 300. Oke. Sekarang kita samakan dengan peratusan. Kita tahu peratusan bagi 300 ialah 100%. Tetapi manakala bagi 15 ringgit yang digunakan kita tidak tahu peratusan berapa. Jadi kita menggunakan simbol X di sini. X peratus. Seperti biasa cikgu menggunakan kaedah pendaraban silang. Okay. 300 X sama dengan 15 darab 100. Okay. Jadi 300 X sama dengan 1500. Okay. Bagaimana kita mencari nilai X? Kita bahagikan dengan 300. Untuk menghasilkan X sama dengan 1500 bahagi 300. Jadi jawaban kita ialah 5%. Oke, Puan Jorana hanya membelanjakan 5% daripada jumlah wangnya. Ingat, 5%. Oke, sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Oke. Dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. Harga asal kemeja itu ialah RM85 Malaysia. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, menunjukkan harga RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Beri penjelasan bagi jawapan anda. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Oke, kita lihat terlebih dahulu kepada nilai keseluruhan berapa. Jika tidak diberi nilai keseluruhan, maka kita perlu menganalisis soalan ini dengan lebih dalam. Oke, di sini dia bagi nilai keseluruhan untuk harga asal kemeja itu ialah 85, maka itu ialah 100%. Harga asal ialah 100%. Karena harga asal itu ialah harga dia. Oke, sekarang kita lihat. Oke, lepas dia mengimbas kod, harga menjadi RM57.80. Oke, berkurang. Maka kita tahu, harga yang berkurang ini adalah hasil daripada diskaun. Tetapi kita tidak tahu berapa diskaun yang diberikan kepada harga baru ini. Ini yang kita mau cari. Kita mau cari sama ada diskaun yang diberikan kepada harga baru ini sama dengan diskaun yang dinyatakan pada tanda pameran. Oke, kita lihat. Bagaimana? Dengan menggunakan konsep kadaran, bukan kaedah tetapi konsep. Oke. 8. Oke, kita mula. RM57.80 daripada RM85. Kita tahu peratusan bagi RM85 ialah 100% karena itu ialah harga asal. Oke, sekarang kita mahu mencari harga peratusan jualan, yaitu selepas harga asal, harga peratusan belian yang ingin Encik Rosli membeli, yaitu RM57.80. Berapa peratuskah ini? Oke, kita cikgu menggunakan kaedah pendaraban silang. Murid-murid boleh memilih unitary, kadaran, ataupun pendaraban silang. Oke. Daripada proses ini, cikgu mendapati peratusan bagi RM57.80 ialah 65%. Ingat, ini bukan peratusan bagi diskaun. Karena tadi kita membuat perbandingan harga asal dengan harga yang telah diberi diskaun. Jadi ini ialah peratusan harga jualan selepas diskaun. Bagaimana kita mau mencari peratusan diskaun? Oke, ingat. Oke, peratusan harga jualan. Oke, harga jualan ialah hasil daripada harga asal ditolak dengan harga diskaun. Oke, ingat. Dan di sini kita dapat tahu peratusan harga jualan tambah peratusan diskaun
sama dengan 100%, yaitu peratusan penuh. Maksud dia di sini, harga jualan tolak dengan harga potongan sama dengan harga jualan tambah dengan harga potongan sama dengan harga asal. Ingat, kita ada harga jualan, kita ada peratusan harga jualan, tetapi kita tidak ada harga potongan dan kita tidak ada peratusan potongan ataupun peratusan diskon. Bagaimana? Oke, kita ada peratusan harga diskon yaitu 65%. Tetapi kita tidak ada peratusan diskon ataupun nilai diskon. Maka sama dengan 100%. Kita buat operasi seperti biasa. 100% tolak 65%. Jadi di sini kita dapati tolak 68%. Oke, X sama dengan 68%. Kita tolak dengan 68%. Jadi di sini kita dapati nilai diskon ialah 32% dan kita bandingkan dengan potongan yang dipamerkan. Adakah sama? Oke, 32 dengan 45. Nampak dan jelas itu berbeza. Maka kita boleh simpulkan peratusan diskon yang diperoleh oleh Encik Rosli kurang daripada peratusan potongan yang dipamerkan pada tanda harga. Di sini boleh membantu murid-murid untuk mengelakkan daripada ditipu.